Okey. Uh, Minggu lepas punya syllabus yang kita tengok berkaitan dengan center of gravity and centroid. Kalau kata dekat line dan juga area. Okey, saya ada bagi satu contoh yang mana bila awak kena buat perbezaan dan kamiran dia, bahagian perbezaan tu dia agak complicated sikit. Kita buka balik contohnya. Okey, ingat tak contoh yang kita buat minggu lepas yang ni? Ingat tak yang ni? Yang X awak dapat 4Y kuasa 2 tambah 1 punca kuasa square root ni kan? Okey. Yang ini awak tak boleh simply bezakan macam saya. Yang ini salah Apa yang saya buat ni salah. Wrong. Okey, apa yang awak kena buat, dia kena pakai chain rule. Untuk syllabus kalau kata tahap diploma, kita tak akan buat chain rule untuk square root. Dia terlalu complicated. Jadi biasanya kalau kata awak dapat soalan macam ni, bila X awak nak kena bezakan ada square root, okey, awak boleh buka ataupun awak boleh tengok kalkulator awak. Buka kalkulator sekejap, awak tengok dekat sini apa yang kita kena buat. Step pertama, first awak klik simbol dekat kalkulator. Semua ada tak simbol ni? Ada tak nampak dekat sini? Ini. Okey. Ada. Okey, semua akan tekan kalkulator, ambil simbol ni. Okey, dekat simbol ni awak akan masukkan nilai. Dia akan keluar macam ni. Yang dekat paparan kalkulator saya ni dia salah lah. Okey, dia akan keluar. Dia appear macam ni. Dia appear. Dx. Okey, bila kata dx, dia hanya akan bezakan x sahaja. Dia hanya akan bezakan x sahaja. Jadi kita akan tukar value y. Sebenarnya kat sini kita dy kan. Semua y kita akan tukar jadi x. Jadi bila awak nak tekan kalkulator, masukkan value kat sini yang pertama lah. Kemudian sini yang kedua dan yang ketiga. Okey, cuba awak masukkan nilai. Insert value. Yang kedua awak insert value. Insert value. Jadi kat situ awak akan masuk nilai. Kita gantikan semua. Kalau kata dalam ni ada X, X tu awak akan tukar huruf lain lah, unknown lain. Awak tukar dia jadi A ke B ke. Macam nak insert value, yang mana huruf-huruf awak akan tekan perkataan alpha. Step yang kedua, tekan alpha kat sini. Alpha, kemudian pilih X. Okay. Insert value ni.
klik alpha, klik X. Setiap huruf-huruf awak akan tekan X lah sebab kita bezakan dia X. Awak akan tukar semua tu. Ni awak akan nampak lah. Semua Y kita pergikan X. Masukkan value dia. Mula-mula awak kena masukkan yang petak besar. Ada setengah kalkulator awak boleh terus masuk kecil. Ada setengah kalkulator dia kena masukkan nilai yang besar dulu, baru boleh masukkan yang kecil ni. Awak pergi dia punya yang klik bling-bling dekat dalam awak punya kalkulator ni, masukkan value dia dulu. Masuk kat situ. X kuasa 2 dia akan jadi alpha X. X besar lah kat situ, saya tunjuk. X kuasa 2 dan punca 4 alpha X kuasa 2 tambah 1. Ini terus jawab masukkan dia punya nilai. 4 X kuasa 2 tambah 1. Kat sini dia akan bezakan dx lah. Lepas dah masukkan value ni, awak masukkan yang dalam kotak kat sini pula. Awak masukkan value dia daripada 0 hingga 1. Letak 0 hingga 1. Masuk 0, yang atas masuk 1. Tekan terus sama dengan. Lepas dah selesai masukkan value, tekan je sama dengan. Dia akan kirakan ke awak dapat 0.606. Maknanya yang atas ni 0.606. Buat pula bahagian bawah. Masuk sama klik balik simbol macam biasa tadi. Ataupun awak terus continue yang tadi pun boleh, padamkan dia. Dan yang ketiga, insert value. X kuasa 2 tambah 1. Sama jugalah dia akan keluar dx tadi. Awak nak bezakan daripada 0 hingga 1. Nak kamikan daripada 0 hingga 1. Dia akan dapat value sama dengan 1.479. Jadi 1.479. Jadi awak bahagi macam biasalah. 0.606 bahagi 1.479. Kita akan dapat 0.41. Apa unit dia? Meter. Kebetulan yang saya buat minggu lepas pun jawapan dapat sama, tapi kaedah saya buat perbezaan tu salah. Jadi kalau kata dapat square root ni, biasa memang kita tekan calculator lah. Kita takkan biar student untuk buat yang chain rule. Chain rule tu dia agak panjang dan complicated. Yang tu chain rule tu awak boleh tengok balik lah. Mungkin sebelum ni syllabus awak masa SPM, cikgu awak pernah ajar sedikit berkaitan dengan chain rule, boleh tengok.
Yang tekan kalkulator ni ada yang tak faham tak? Kalau semua okey, saya nak continue ke sub seterusnya. Okey. Okey, yang ni nanti. Puan, Yes, saya. kalau kalkulator yang lama macam ni, yang MS. Ada Bukan simbol. nilai yang 10 tu. Yang atas bawah tu. Alamak, kalkulator saya sama dengan ni. Sekejap. Tak silap saya kena letak koma. Tak silap saya lah. Awak punya macam mana? Kalkulator Ya. jenis 570. 70. 570 MS. Sekejap saya tengok kalkulator ni macam mana. 70X MS. MS. 570 MS. Okey, kalau kata jenis yang lama ni 570 MS Okey, kalau kata 570 jap. Ada mungkin jenis-jenis kalkulator yang lain tu. Awak boleh juga pakai kalau kata ni kalkulator. FS 570 MS. Kalau yang ini awak nak insert, kita masukkan dia punya, sekejap saya tengok simbol. Okey, simbol awak, klik simbol, dia just macam ni kan, DX. Okey, jadi bila awak insert value, dia akan keluar paparan dekat awak. Siapa yang ada mungkin tengok balik takut saya silap. Okey, dia akan keluar macam ni tak salah saya. Dia tak ada simbol macam yang saya tunjuk sebelum kan. Okey, jadi awak akan pakai insert value dia. Bila awak nak insert value, awak just masuk yang tadi X kuasa 2 darab X kuasa 2 tambah 1, and then DX. DX dia akan jadi sebelum ke selepas? Awak bezakan dia, kamikan 0 hingga 1. Lepas tu baru keluar DX. Betul ke? Ada yang pakai kalkulator ni tak? Dia tak ada keluar perkataan DX. Okey, dia tak ada keluar perkataan DX Okey, dia macam ni Cuma apa yang awak kena hati-hati, kalau kata awak nak masukkan unknown, kalau awak tengok kat kalkulator, kalau tengok yang first dan second ni, semua unknown dia awak nak bezakan X. Jadi apa-apa unknown macam contoh baru dia akan bezakan. Kalau awak tulis Y, dia takkan bezakan. Awak boleh cubalah, awak boleh cuba, value dia akan dapat lain. Okey. Kalau kata dalam awak punya ni, contohlah dekat dalam soalan awak, depan ni kita ada X. Contoh dekat sini kita ada X.
Okay, kalau kata depan ni kita ada X, apa yang kita nak buat dekat kita punya formula ni? Okay, X ni awak boleh tukar huruf lain. Huruf lain kalau awak tengok dekat kalkulator ni dia ada A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Mungkin ada kalkulator yang lebih advance. Jadi X tu awak masukkan dia punya value, mungkin awak boleh jadikan dia A. Terpulang lah. Ini terpulang. Awak boleh ambil huruf B. Jadi yang mana X awak gantikan dengan huruf lain supaya dia tak tersalah baca. Okay, jelas Kalau dah jelas, saya nak masuk kat bahagian composite. Lepas tu kita akan masuk chapter 6. Okay, ini tak ada masalah untuk tekan kalkulator. Nanti soalan-soalan lain mungkin ada yang perbezaan mudah awak nak selesaikan biasa boleh. Lepas tu awak boleh cuba untuk tekan kalkulator untuk semak jawapan. Yang ini chain rule saya ni pun salah lah. Awak kena selesaikan guna chain rule. Jawapan kebetulan dapat sama sebab bila bahagi, benda ni bila bahagi, ni semua salah lah ni. Bila bahagi nilai Y tu saja yang tinggal, sebab tu jawapan dia sama macam saya. Tapi kaedah saya buat perbezaan ni salah. Okay, awak just tekan kalkulator je sebenarnya. Okay. Ni yang soalan-soalan ni nanti semua ni awak boleh cuba tekan kalkulator, masukkan value. Macam yang ini. Kalau soalan yang ada lengkuk ni, awak bolehlah tengok masukkan value X ni, tekan kalkulator, tengok jawapan dapat tak 0.75. Nanti X ni awak tukarlah jadi huruf A ke apa, yang Y ni awak jadikan X sebab kita beza, ni DX Okay, sorry. X maintain X lah, yang Y ni awak letak Y pun boleh. Sebab yang ni dia nak beza DX, kita memang dah ada X kat sini. Nanti awak masukkan value, tengok dapat 0.75 tak. Lepas tu yang ini pula value dekat sini. Cuba juga tengok dapat 0.3 atau tak. Ni kaedah kalkulator ni awak boleh guna untuk semakkan, ataupun kalau kata soalan tu memang dapat complicated, tekan direct guna kalkulator saja. Okay, seterusnya kita akan masuk composite. Okay, dalam composite ni dia ada sedikit teori yang awak perlu faham. Dia berkaitan apa. Okay, untuk composite pula sama juga, kita nak mencari centroid bagi sesuatu bodies. Dalam satu bodies ni dia ada macam-macam shape yang terkandung. Okay, contohnya awak boleh lihat dia ada gabungan antara segi 4 tepat, segi 3, mungkin dia ada semicircle, ataupun mungkin biasa awak boleh nampak lah kadang-kadang shape-nya macam ni. Katalah awak ada satu gambar rajah. Okay, dalam gambar rajah tu dia ada gabungan beberapa bentuk. Dia ada, katalah dia ada shape macam ni. Okay, jadi awak boleh nampak dekat dalam ni dia ada gabungan beberapa bentuk. Segi 3 tu tak sesuai. Katalah saya lukis macam ni. Awak akan nampak sebenarnya dia mengandungi 3 bentuk. Dia ada gabungan 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah segi 3, bentuk kedua segi 4 tepat, dan yang ketiga quarter circle. 1/4 bulatan. Jadi awak boleh selesaikan dia menggunakan kaedah pembahagian. Maknanya bentuk bodies ni awak pecahkan dia kepada 3 bentuk. Nanti mungkin ada soalan just pecahkan kepada 2 bentuk. Jadi macam mana kita nak selesaikan benda ni. Jadi kalau awak baca dekat teori ni pun dia ada nyatakan
dia ada mengandungi beberapa bentuk dalam satu dia punya body. Awak kena pandai terjemahkanlah bentuk macam mana yang awak nak pakai. Okey. Biasanya bentuk ni kita akan bahagikan macam contoh yang saya buat tadi, kita bahagikan kepada 3. Kita ada segitiga, segi 4 tepat dan juga quarter circle. Okey, kita akan selesaikan untuk mencari titik centroid bagi bodies ni. Kalau kata segi 4 tepat biasa kita tahu dia dekat tengah-tengah. Kalau kata segitiga 1/3 daripada shape ataupun tinggi segitiga. Kalau kata bulatan kat mana titik centroid? Dekat tengah-tengah. Kalau kata semicircle dekat mana? Kita dah belajar. Kalau kata nak cari daripada centroid X kat mana, centroid Y dekat mana. Kita just belajar 2D lah. Okey. Kaedah ni lebih mudah daripada tadi sebab kita tak perlu buat integration. Kalau kata yang tadi kita kena buat integration kan. Ini kita just kena identify je. Kita kena identify bagi setiap shape ni dekat mana dia punya titik centroid, berapa dia punya area, area bagi setiap bentuk, kemudian masukkan kat dalam formula. Kita akan buat dia macam partikel lah step satu ni. Okey, awak boleh tengok formula dia konsep sama je. Kalau line ke, area ke, volume, untuk dapatkan koordinat X dan juga Y, titik centroid dia dekat mana? Centroid yang membuatkan sistem tu menjadi balance ataupun membuatkan bodies tu menjadi balance dekat mana? Adalah pada X dan Y dia. Kalau 2D kita just ada pada paksi X dan juga paksi Y. Okay, formula dia awak boleh nampak kat sini jumlah X yang ada ekor. Jumlah X ni ada ekor, kemudian darabkan W, weight dia ataupun kita punya area. Yang ini adalah area. Okey. Awak kena faham lah. Ini kita nak cari centroid keseluruhan sistem. Centroid ataupun koordinat. Koordinat bagi center gravity bagi keseluruhan sistem. All bodies. Yang ini pula dia punya koordinat centroid. Centroid each shape. Maknanya setiap shape ni kita akan cari titik centroid. Okey, untuk segitiga berapa titik centroid? Untuk segi 4 tepat kat mana titik centroid? Kalau semicircle ni kat mana titik centroid dia? Okey, kemudian W ni adalah dia punya area. Ni pun area lah. Yang ni just pada kedudukan X. Ini pula pada koordinat Y. Okey, kita tengok soalan lah. Okey, cuba awak salin soalan. Soalan ni kita akan buat sama-sama. Okey, salin dulu Okey, salin soalan ni, lepas tu kita akan buat. Semua orang salin dulu sekejap. Saya ke ini sekejap.
Okey. Awak dah buat ke? Dah salin soalan ni? Kita nak tengok. Okey, kalau kata untuk soalan komposit, prosedur dia mudah je lah. First, kita tengok pada composite part. Ataupun saya pergi ke next stage lah. Okay, first step dia dia prosedur lah. Okay, yang pertama, dia punya composite part. Awak divide the body. Divide the body ataupun object of. Kita nak tengok bentuk apa yang kita nak bahagikan dia. Okay, yang kedua, kalau kata kita nak divide tu, mungkin bentuknya ada part yang kita nak buang. Ada lubang. Contohnya dekat dalam petak ni ada lubang. Apa yang kita nak buat? Kawasan ni kawasan berongga. Okay, apa yang kita nak buat macam ni? Ini adalah hole ataupun geometric region having no material. Contoh yang tadilah, kawasan tu kawasan berongga. Okay, apa kita nak buat? Kita akan negatifkan dia punya width ataupun size. Ataupun size, ataupun dia punya, senang cerita dia punya area. Kalau kata kawasan yang berlubang ataupun berongga, kita akan jadikan value dia negatif untuk area dia sahaja. Okey. Ini saya padam dulu, nanti kita akan buat contoh macam mana kita nak berongga, kita nak tengok kawasan berongga. Okey. Figure yang pertama. Okey. Kita boleh buat macam-macam kaedah lah macam mana kita nak dividekan part awak ni. Okay, method pertama, kita akan buat dua method. Okay, method pertama, kemudian kita ada method kedua. Okay, method pertama, kita boleh consider. Kita buat macam mana kalau ada hole dekat composite ataupun part yang kita pilih tadi. Okay, part pertama, saya akan bahagikan. Yang pertama ni ada segi 3. Kat sini kita ada segi 3. Okay, ni part awak yang pertama. Okay, part yang kedua, kita assume kat sini kita buat segi 4 tepat besar. Ini contoh kalau kata kita nak buat dia ada hole. Okay, contoh ini adalah part kedua awak nak analisis. Yang hijau ni part kedua awak nak analisis. Maknanya part pertama segi 3. Part kedua yang warna hijau besar. Tapi dekat sini awak boleh nampak ada part yang kita nak buang. Okay, part yang ketiga
kita akan jadikan kawasan yang ni, kawasan ni kita akan tolakkan dia. Ni kawasan ketiga. Kita buat negatif lah. Kita akan tolak dia daripada segi empat tepat ni. Okey, ni kaedah yang pertama lah. Okey. Kemudian bila kita dah divide bahagi semua ni, kita akan kira moment arm. Moment arm ni awak nak determine koordinat X ekor, Y ekor dan juga Z ekor. Maknanya setiap satu shape ni kat mana dia punya titik centroid awak nak identify. Kemudian yang last sekali baru awak akan buat summation. Summation, awak akan determine X keseluruhan awak punya bodies. Ini contoh nak dapatkan X sama dengan jumlah X kalau ada area bahagi jumlah area. Formula dia lah. Okey. Untuk metod kedua pula macam mana kita nak bahagikan dia. Tadi ni metod pertama. Okey, metod kedua sama juga, awak boleh segitiga. Bentuk pertama awak segitiga tadi. Okey, bentuk kedua awak boleh ambil segi empat tepat yang besar dulu. Ini kedua. Kemudian yang ketiga segi empat tepat kecil. Ini ketiga. Awak boleh pecahkan. Saya akan tunjuk dulu kaedah yang pertama. Kaedah pertama, kalau kata awak nak bahagikan, awak ada hole. Kita buang. Yang akhir tu nanti kita akan buang. Okey. Tengok macam ni lah. Okey, jadi kat sini apa yang awak kena buat? Buat satu table. Dalam table ni buat table. Kat sini awak ada 3 section kan awak nak bahagikan tadi. Saya colourkan balik. Section pertama segitiga. Kemudian section kedua awak segi empat. Dan yang ketiga awak nak buang dia punya hole. Okey, di bahagian pertama, bahagian kedua dan ini bahagian ketiga. Okey, jadi kita buatlah table ada 6 dekat sini. Kolom dia ada 6, row dia ada 4. Yang pertama ni tajuk lah. Okey, ni segmen awak. Segmen tadi kita bahagikan dia kepada 3 part. 3 bodies ataupun 3 shape. Okey, kemudian area. Awak nak kena kira area. Ni area.
A dengan M kuasa 2. Okay, lepas tu kita ada X. Ini koordinat setiap shape. Kat mana dia punya centroid. M. Ni pula Y. Kita Y. Lepas tu kita darabkan je lah. X A. Ni M kuasa 3. Ni Y A. M kuasa 3. Okey. Saya tersilap sikit. Sekejap table ni. The shape key. Saya tulis balik. Okey, saya sambung balik tadi. Awak buat bawah ni ada 4 kotak pun boleh lah. Okey, kita bahagikan kepada beberapa segmen. Jadi segmen. Kemudian ada area. Awak kena kira area. A, M kuasa 2. Kemudian kita ada kira centroid X ataupun untuk setiap part awak shape ni daripada X kemudian Y kita akan kira XA M kuasa 3 Y M kuasa 3. Okey, kita akan tengok by segment lah. Segmen pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, segmen yang pertama. Ni yang pertama. Segmen pertama tadi bentuknya segi 3. Okay, segi 3 ni berapa dia punya area? Bentuk. Okey. Adam Sufi, area untuk segi 3 macam mana awak nak kira? Mana Adam Sufi? Segi 3 awak. Kita nak analisis yang pertama ni, kita analisis segi 3 dulu. Ni koordinat awak dah nampak. Sini kosong, sini 3. Situ kosong, sini 3.
Jadi berapa awak punya bacaan? Mana Adam Sufi? Dia dah tidur ni. Adam Sufi ada tak? Ada. Okey, berapa dia punya area untuk segitiga? Ingat tak area? Segitiga. Sini 3, sini 3. Jadi nak kira area macam mana untuk segitiga? Apa formula dia? 4.5 Awak dapat 4.5. Okey, awak dapat 4.5 dekat sini. Formula awak boleh pakai setengah kali tinggi darab lebar. Setengah darab 3. Sorry. Awak dapat 4.5. Ini setengah darab 3 darab 3. Okey, untuk area segi 3. Awak dapat 4.5. Okey. Ni kawasan yang ada. Jadi value area akan jadi positif. Awak kena ingat untuk area ni kalau ada hole atau geometri yang tak ada material dia akan jadi negatif. Okey, seterusnya awak punya titik sentroid. Titik sentroid untuk segitiga. Macam mana kita nak kira titik sentroid ataupun center bagi awak punya shape ni? Ada yang ingat tak? Okey, Akmal Nasir. Ada Akmal Nasir. Macam mana awak nak kira dia punya X? Okey, Akmal Nasir ada tak? Kalau awak ada, nyaut Kalau tak ada nanti ni Akmal Nasir, mana Akmal Nasir? Okey, Amir Rushdan ada? Pun tak ada? Ramai yang tewas? Ada, okey Amir. Macam mana awak nak kira center ataupun koordinat center bagi segitiga? Apa formula dia? Boleh ke? Puan, untuk segitiga tu bagi 3 kan X dia? Ya, betul. Ni X dia, ni Y dia. Maksudnya Y dengan X tu bagi 3 lah kan? Betul. Awak dapat jawapan? Satu. Okey, jadi untuk kira centroid 1/3 X awak. Jadi 3 bahagi 3 lah.
awak akan dapat 1. Y dia pun sama juga. Y pun dapat value 3. Tapi awak kena tengok 1/3 daripada panjang Y. Okay, 3 bahagi 3, awak dapat 1. Okay, jadi awak punya koordinat centroid dia akan ada dekat, saya lukis pakai pen purple. Okay, kat sini 1, sini 1. Contoh kat sini lah Okay, 1, 1. Titik centroid untuk segitiga ada dekat sini. Ni C1. Okay, 1, 1. Jadi C1 awak 1, 1. Okay, untuk segitiga centroidnya dekat pangkah ni. Okay, jadi sini 1, sini 1. Darabkan je. X darab dengan area, awak akan dapat 4.5. Sini pun awak akan dapat 4.5. Okay, sekarang kita akan tengok segi 4 tepat besar pula. Yang shape kedua segi 4 tepat besar. Ini kita ada buang sikit nanti kan. Okay, segi 4 besar ni awak kena ambil keseluruhan lah. Yang ketiga nanti baru kita akan buang. Okay, jadi macam mana? Untuk kira area, awak dapat berapa? Okay, shape kedua Shape 2. Okay, kira awak punya area. Delvin, okay. Delvin untuk segi 4 tepat ni, berapa dia punya area? Awak punya panjang 3, lebar awak pun 3. Okay, jadi areanya berapa? 9. 3 kali 3, awak dapat 9 meter kuasa 2. Kat sini 9.0. Okay, titik centroid. Titik centroid macam mana kita belajar? Untuk X. Macam mana awak punya bacaan? 3/2. Bahagi 2. Okay, tetapi dekat sini awak kena hati-hati. Awak boleh nampak kan Pak C. Pak C, kita nak tahu koordinat. Koordinatnya kita tahu panjang dia 3, kita bahagi 2, kita dapat 1.5. Okay, tapi bila koordinat ada negatif. Ni X negatif. Betul tak? Sini kosong kan? Okay, kat situ panjang dia 3. Panjang dia 3, awak bahagi 2. Kat sini dia negatif 3. Negatif 3 bahagi 2, awak akan dapat negatif 1.5. Maknanya koordinat dia dekat 1.5. Negatif 1.5. Okay. Seterusnya dia punya Y. Y dia pun samalah. 3 juga tapi dia positif. Sebab dia punya paksi dekat kedudukan paksi positif. Jadi 3 bahagi 2. Awak dapat 1.5. Awak tengok kat sini 1.5. Jadi awak akan tunjukkan kat mana titik centroid bagi bentuk yang kedua ni. Dekat sini. Ni centroid untuk C2. C2 centroidnya dekat negatif 1.5. 1.5. Okay, jadi kita catatlah kat dalam. Negatif 1.5. 1.5. Okay, darabkan. 9 darab 1.5. 9 darab 1.5. Ada negatif. Kat situ awak akan dapat negatif 13.5. Okay, yang ni pula dapat positif 13.5. Okay, mudah kan? Okay, yang ketiga kita nak buang whole. Yang ketiga kita nak buang segi 4
segitiga yang ini. Ketiga, kita ada area merah. Kita nak buang. Saya lukis pakai merah sebab benda ni hole. Hole ataupun dia tak ada material lah dekat situ. Jadi bila ada hole, area dia akan jadi negatif. Negatif. Okay, awak tengok kat situ panjang dia 2, lebar dia 1. Jadi areanya berapa? Okay, Haris, berapa dia punya area untuk shape yang ketiga? Shape. Tak nampak. Awak dapat 2. Okay, untuk area awak punya value kena negatif sebab kita nak buang. Dekat situ tak ada material, kita nak tolak lah daripada yang segi 4 tepat yang 2 tadi, kita punya value akan dapat negatif. 2 darab dengan 1, awak akan dapat 2. Jadi kat situ negatif 2. Okay, kita kuasa negatif 2.0. Dia ada negatif lah kat situ. Okay, kena hati-hati. Okay, kemudian dia punya centroid X. Berapa dia punya bacaan? Dia dekat titik tengah kan? Kalau awak tengok titik centroid dia agak tricky lah. Agak tricky compare awak belajar buat yang kalau kata dia bermula daripada kosong. Okay, kedudukan dia punya centroid memang akan ada kat sini, awak tahu kan? C3 akan ada kat sini. Ni bahagilah 0.5. Kat sini 0.5 dia. Awak tahu. Okay, yang ni pula 1. Dia punya ni. Tapi kita nak tahu koordinat. Kita nak tahu koordinat untuk C3 ni berapa. Jadi kat sini 2 tambah lagi 0.5. Awak akan dapat negatif 2.5. Negatif 2.5. Okay, jelas tak titik centroid ni? Yang C3. X dia awak kira dia ada negatif lah. Kalau kata awak rasa pening dengan kalau kira-kira nak tunjuk negatif, hujung nanti baru awak masukkan value negatif pun boleh. Okey, kalau kat situ awak akan nampak mula awak kira lah segitiga ni. Okey, 1 bahagikan dengan 2. Ni nanti ada negatif value. Okey, negatif 1 bahagi 2 untuk X. Kemudian awak kena tambahkan dengan negatif 2. Jadi dia akan dapat negatif 2.5. Kedudukan dia dekat sini. Okey. Kemudian untuk Y pula sama juga. Tapi dia tak ada negatif lah sebab dia koordinat ataupun kedudukan dia dekat part CY positif. Jadi 2 ni bahagi 2. 2 bahagi 2, 1 lah. Tambahkan dengan 1 yang kat bawah. 1 tambah 1 jadi 2. Koordinat ni 2. Kedudukan dia C3 ni dekat negatif 2.5, 2. Okay. Jadi darabkan dia punya nilai. Okay. Negatif 2 darab 2.5 awak akan dapat 5. Sini dapat 5. Yang ini pula negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. Okey. Dah selesai, apa yang kita nak kena buat? Awak akan buat hasil jumlah bagi area berapa? Tolong kirakan untuk saya jumlah bagi area berapa awak dapat? Jumlah area sama dengan 4.5
tambah 9 tolak 2. Awak akan dapat jumlah area sama dengan 11. 11.5. Okay, awak dapat 11.5. Okay, seterusnya kita akan kira jumlah centroid bagi setiap shape darab area. Okay, ini awak dapat berapa? 4.5 tambah negatif 13.5 tambah 5. Okay, berapa awak dapat? Negatif 4. Negatif 4. Okay, yang terakhir jumlah equal Y darab A. Awak akan dapat 4.5 tambah 13.5 tolak 4. Berapa dapat? 14. Awak dapat 14. Okey, jadi kita dah selesai ke belum? Kita belum kira lagi centroid bagi keseluruhan sistem. Awak baru cari centroid ataupun center bagi setiap shape. Awak baru cari setiap shape ni. Okey, jadi kat sini kita kena selesaikanlah. Next step. Okey, saya back sekejap. Awak nak selesaikan. Ingat balik formula. X awak sama dengan jumlah ada ikut A bagi setiap area ni, setiap shape bahagi dengan jumlah area. Jadi X awak sama dengan jumlah dia ni tadi dapat negatif 4 bahagi 11.5. X awak sama dengan negatif 0.348 meter. Okay, dah selesai X, kira Y pula. Y sama dengan jumlah ikut ni bahagi jumlah area keseluruhan. Okay, sama juga. Tadi awak dapat 14 bahagi 11.5. Y awak sama dengan 1.22 meter. Jadi kat mana titik centroid bagi keseluruhan sistem? X, Y awak sama dengan negatif 0.348 1.22. Jadi dekat keseluruhan sistem ni, titik centroid dia, kat mana terletak dia adalah dekat negatif, itulah dekat sini. Negatif 0.348 dekat 1.22. Jadi dekat sinilah lebih kurang. Dekat sinilah centroid awak. Maknanya kalau apa-apa awak nak pin dekat sini, inilah titik yang membalancekan awak punya keseluruhan sistem. Okey, jelas? Jelas. Okey. Ini metod yang pertama. Metod pertama. Nanti awak boleh cuba metod kedua. Kita cuba tengok kalau kata kita buat pakai metod kedua. Okay, metod kedua samalah. Buat balik. Nanti awak boleh compare jawapan yang kita buat ni sama tak? Sepatutnya kena samalah, shape-nya sama. Segmen, ini area awak. Okay, area A. Boleh ulang kaji balik lah sebenarnya. X, ini meter. Y, meter. Ini saya tak tunjuk calculation lah. Saya tak tunjuk calculation. Kita nak compare je jawapan nanti. X, A, M kuasa 3. Okay. Untuk shape ni kita bahagikan kepada 3 bentuk. 3. Yang pertama, segitiga.
Yang kedua, awak buat segi 4 ni. Kira-kira kita dah tak buat lah Saya just tunjuk je secara roughly-nya. Dan yang keempat, yang ketiga, kita ada yang kecil. Maknanya kita semua shape ni akan jadi value area dia positif lah sebab tak ada kawasan yang berlubang ataupun yang tak ada material. Okay, jelas Nanti jangan confuse kenapa yang ini ada negatif, kenapa tak ada negatif. Negatif ni kat area ni lah. Kalau kawasan tu berlubang baru kita letak negatif. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, kita selesaikan segmen 1 dulu. Segmen 1 automatik awak tahu tu adalah segitiga. Maknanya dekat gambar rajah awak kena label lah mana nombor 1. Okay, tadi area dia 1/2 darab 3 darab 3 awak dapat 4.5. X dia awak dapat 1, 1. 4.5. Okay, bentuk yang kedua pula. Okay, ada yang nak tanya ke? Okay, bentuk kedua segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni dia punya tinggi 3, lebar 2. 3 darab 2 dapat 6. Okay, area dia 6 lah. Ni. Okay. A sama dengan 3 darab 2. Ini area dia sama dengan tengah darab 3 darab 3. Okey. Kemudian X dia. X dia titik tengah. 2 bahagi 2. Awak akan dapat 1 lah, titik sentroid dia 1. Tapi koordinat dia negatif. Jadi negatif 1. Kalau Y pula 3. 3 bahagi 2 awak akan dapat 1.5. Jadi darab dah. Yang ini dapat negatif 6. Ini dapat negatif 6 darab dengan ni dapat 9. Okay, awak dapat 9. Okay, shape yang terakhir bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga area dia pun mudah. 1 darab 1. Ni area dia 1 darab 1. Awak akan dapat 1 lah. Okay, kat mana dia punya centroid? Titik centroid dia separuh kat sini. 0.5. 0.5 tambah 2 jadi negatif 2.5. Okay. Kemudian Y dia pula 1 bahagi 2, 0.5. Darabkan negatif 2.5, dia dapat 0.5. Okay, jadi sekarang ni kira setiap satu ni. Jumlah area awak dapat berapa? 4.5 tambah 6, 10.5 tambah 1, 11.5. Meter kuasa 2. Ini pula jumlah A sama dengan 4.5 tolak 6. 4.5 tolak 6 tolak 2.5 awak akan dapat negatif 4. Dan yang terakhir ni jumlah YA sama dengan 4.5 tambah 9 tambah 0.5 akan dapat 14. Kalau awak tengok tadi pun value-nya samalah. Dapatkan X sama dengan jumlah bagi jumlah area. Tadi awak dapat negatif 4 bahagi 11.5. Jadi X awak sama dengan negatif
negatif 0.348 meter. Jadi kira pula yang Y. Y sama dengan jumlah YA bagi jumlah area. 14 bagi 11.5. Y awak akan dapat 1.22 meter. Okey, sama tak jawapan? Kaedah ataupun pemilihan shape awak bahagi tu berbeza tapi jawapan dia memang akan sama. Terpulang kat awak kalau kata dekat sini dia sebenarnya ikut kreativiti awak. Ikut kreativiti awak. Ada juga awak boleh pilih contoh, saya buat satu contoh lagi. Awak boleh pilih shape. Kalau kata awak nak pilih shape yang macam ni pun boleh juga. Dia terpulang. Awak kira keseluruhan ni pun boleh. Tapi nanti bila awak nak kira centroid mungkin awak akan confuse lah. Sebab dia terletak dekat negatif dan positif. Jadi awak kena pandai agak dekat mana dia punya centroid kalau kata shape besar macam ni. Mula awak buat ni kira segmen pertama. Kemudian awak boleh buang segmen yang seterusnya lah. Area ni saya lorik lah senang. Kemudian awak boleh buat segmen kedua untuk dibuang kat sini. Segmen ketiga buang area segitiga yang ni pula. Ikut awak. Ikut macam mana yang awak rasa senang untuk awak. Kalau yang mudah sebenarnya kalau saya akan pilih kaedah yang ni. Sebab kita takut dekat pemilihan yang pertama ni kadang-kadang awak terlupa nak negatifkan dekat area. Okay. Jadi kena hati-hati. Kalau ada kawasan yang whole ataupun ada segmen yang tak ada material, awak kena negatifkan area dia. Sebab itu adalah kawasan yang kita nak buang ataupun benda tu sebenarnya tak ada apa-apa. Okay, jelas yang untuk komposit? Ada yang nak tanya tak berkaitan dengan komposit ni? Kalau semua orang clear, kita akan continue dekat chapter 6. Clear. Okay. Nanti yang slide seterusnya pun ada beberapa contoh lah. Awak boleh tengok. Nanti boleh buka dalam slide, ada macam-macam lagi. Okay. Saya tak tunjuk contoh slide sebab dalam slide dah ada jawapan. Jadi saya tambah solution yang lain. At least awak boleh belajar. Ada contoh yang berbeza lah. Okey, sekejap saya stop record yang ni dulu. Kita akan tengok yang chapter 6.